Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Fafau, dalam kelas Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 4. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita subscribe, like dan jangan lupa tekan butang loceng untuk menerima notifikasi video-video terkini dari Cikgu Fafau Channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua dah bersedia? Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini, kita akan belajar tajuk yang pertama, iaitu alat kebesaran dan perhiasan raja. Jadi kita terus ke set induksi kita pada hari ini. Daulat tuanku. Okey, ini kalau rakyat Malaysia tak kenal individu yang berada ataupun pasangan yang saya paparkan ini, maka eloklah dilucutkan status warga negara mereka, kerana ini ialah lebih mudah disebut sebagai hero dan heroin kita di Malaysia ini, iaitu yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang ke-16, iaitu Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, serta isterinya yang tersayang, Tuanku Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Okey, jadi sekali lagi, daulat tuanku. Okey, semoga pimpinan tuanku menyemarakkan lagi kehebatan dan juga melancarkan perjalanan negara Malaysia, insya-Allah. Jadi untuk pembelajaran hari ini, set induksi yang berikutnya, untuk makluman semua, Malaysia merupakan negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen. Okey, kita negara demokrasi. Jadi ini negara Malaysia. Jadi ini sebagai rakyat Malaysia, awak semua kena tahu yang kita ini mengikut ataupun menggunakan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi kita tak boleh buat kata putus seorang saja, kita harus menggunakan kata orang ramai secara demokrasi untuk mewujudkan kepimpinan ataupun kerajaan di negara Malaysia. Jadi untuk makluman awak semua, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Persekutuan ataupun Ketua Negara Malaysia, Ketua Persekutuan secara menyeluruh. Dan manakala Sultan Raja Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertua Negeri merupakan Ketua Negeri masing-masing. Jadi berikut merupakan muka ataupun gambar-gambar Sultan-Sultan, Raja Yang di-Pertuan Besar dan Yang di-Pertua Negeri yang ada di Malaysia. Jadi untuk makluman semua, institusi beraja merupakan kesinambungan warisan Kesultanan Melayu, yang mana terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis atau istiadat tertentu. Jadi kalau awak lihat, Yang di-Pertuan Agong, Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar ataupun Yang di-Pertua Negeri, apabila kita melihat mereka secara rasminya ataupun dalam program-program rasmi, istiadat dan sebagainya, mereka sering memakai pakaian yang khusus, yang khas, yang melambangkan kedaulatan dan juga melambangkan kebesaran sistem beraja di negara ini. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak belajar. Dan sebelum itu, dan untuk makluman awak, peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui. Awak sebagai generasi muda, yang mana sebagai rakyat Malaysia yang memegang kad pengenalan warga negara Malaysia, wajib tahu, perlu tahu, agar kita semua lebih menghormati institusi beraja ini. Jom kita mulakan. Jadi ini antara alat-alat kebesaran diraja. Yang pertama, cogan alam. Apa itu cogan alam?
Cogan alam ni dihiasi dengan motif 6 tangkai padi. Okey, merupakan simbol keteguhan, keutuhan dan kesepaduan antara negeri. Okey, seterusnya kita ada cogan agama. Okey, cogan agama ni apa ciri-ciri dia pula? Okey, diukir dengan ayat Al-Quran pada hulunya. Okey, hulunya di yang bahagian atas Okey, diukir dengan ayat-ayat Al-Quran pada hulunya dan merupakan simbol kesepaduan negeri berteraskan agama Islam. Okey, untuk makluman semua, agama Islam merupakan agama rasmi negara kita, negara Malaysia, dan Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam untuk negara Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok alat yang seterusnya. Apa lagi? Okey, keris panjang diraja. Kita tengok ciri-ciri dia. Okey, keris panjang diraja ini, matanya ditempa daripada besi wajah. Okey, besi wajah, besi yang padat, besi yang padu. Okey, kedua keris utama dalam istiadat pertabalan. Jadi jika ada pertabalan diraja ataupun pertabalan yang di-Pertuan Agong, macam kita sekarang ni yang di-Pertuan Agong ke-16, jadi semasa pertabalan beliau, keris panjang diraja ini digunakan dalam istiadat pertabalan dan merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan negara. Kita tengok yang keempat. Pedang, keris panjang dan sundang diraja. Apa yang dimaksudkan dengan pedang, keris panjang dan sundang diraja? Merupakan senjata Melayu lama dan merupakan ataupun menunjukkan simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Kita tengok alat kebesaran diraja yang kelima. Yang kelima ialah cokma. Cokma ni mungkin ada sesetengah tu pernah dengar, mungkin pernah mengikuti majlis convocation kakak, abang, ataupun sebelum ni ada sekolah yang mengadakan majlis graduasi. Kadang-kadang ada simbolik membawa cokma sebelum memulakan majlis dan membawa keluar cokma selepas tamat majlis dan sebagainya. Tetapi cokma ini merupakan cokma khas untuk institusi diraja. Kalau kita tengok apa ciri-ciri dia, kepala cokma, kepala cokma ini berbentuk kubah, yang menunjukkan simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Selalunya orang yang memegang cokma ni dia akan bawa dengan penuh nampak gah, nampak kekuatan dia, nampak kekuasaan dia dan nampak kebesaran dia seterusnya payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Macam mana pula yang dikatakan payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu? Kita mulakan dengan payung ubur-ubur kuning. Payung ubur-ubur kuning ini diperbuat daripada kain sutera dan merupakan simbol kebesaran raja-raja Melayu. Seterusnya, tombak berambu. Tombak berambu ni pula merupakan senjata ataupun yang lama, senjata lama, dan matanya berlok 3, merupakan alat kebesaran diraja dalam istiadat rasmi. Selalunya digunakanlah dalam program-program ataupun istiadat rasmi diraja. Tombak berambu ni akan digunakan. Seterusnya, kalau tadi kita lihat kepada alat kebesaran diraja, sekarang ni kita lihat pula contoh-contoh alat-alat perhiasan diraja. Yang pertama, tengkolok diraja. Kalau macam sekarang pun ramai orang-orang Melayu dah mula, kalau dulu segan silu nak pakai tanjak, tengkolok dan sebagainya, sekarang dah ramai raya pun dah mula pakai tanjak, tengkolok, nak menunjukkan bahawa warisan ataupun kebudayaan Melayu tu jadi bila disebut dengan warisan ataupun institusi diraja Melayu ni, antara perhiasan diraja yang wajib ialah tengkolok diraja. Kalau kita tengok, tengkolok diraja ni menggunakan solek dendam tak sudah
Apa pula ni dendam solek tak sudah, dendam tak sudah. Apa tu solek? Solek ni ialah sejenis apa orang kata lipatan ataupun seni untuk menghasilkan tengkolok tersebut. Okey, jadi dendam tak sudah ni ialah nama kepada lipatan ataupun penghasilan seni tengkolok tersebut. Okey, tengkolok ni merupakan simbol kebesaran raja-raja Melayu. Okey, jadi bila kita tengok sultan-sultan, raja-raja ataupun yang di Pertuan Agong kita bila pakai tengkolok tengkolok mereka tu nampak lebih gah dan nampak keaslian kemelayuan itu. Ya. Jadi kita teruskan yang kedua. Perhiasan yang kedua ialah nama pending raja. Okey, pending raja. Pending raja ni selalunya digunakan, dia ibarat macam tali pinggang. Okey. Kepala atau pengancing tali pinggang, dia punya kepala tu. Okey, diperbuat daripada emas 10 dan merupakan simbol kebesaran. Okey, dengan warna yang emas, bila dipakai di pinggang nampak gah dia tu. Okey, nampak kekuatan dan kebesaran itu. Seterusnya keris pendek. Okey, keris pendek ni hulu keris dia bernama hulu pekakar. Ya, hulu tempat pegang itu dinama sebagai hulu pekakar. Dipakai hanya untuk majlis istiadat diraja. Ya, dan juga menunjukkan simbol kekuasaan. Okey. So kita tengok yang keempat, perhiasan diraja yang keempat. Ini merupakan muskat. Okey, muskat pakaian. Okey, kalau kita tengok pakaian warna hitam yang ada motif-motif kalau awak panggil kerawang kan. Jadi kita tengok apa nama sebenar kerawang-kerawang tersebut. Okey, bermotifkan awan larat. Okey, awan larat ni ialah kalau awak tengok yang corak-corak macam kerawang itu, kita panggil dia motif awan larat, dan juga motif flora iaitu bunga raya. Motif awan larat apa semua ni sebenarnya awak dah belajar dah masa tingkatan 2 dulu. Okey, so dia ada motif awan larat dan juga motif flora iaitu bunga raya. Merupakan pakaian rasmi yang di Pertuan Agong. Okey, kalau ada istiadat-istiadat rasmi ataupun program rasmi yang di Pertuan Agong akan memakai muskat ini, dan merupakan simbol kebesaran raja-raja Melayu. Seterusnya kita tengok mesket. Apa itu mesket? Okay, kalau kita tengok ada Sultan Kelantan di situ, Sultan Perak di situ, ya, nampak handsome, bergaya, kacak bergaya. Jadi kalau kita tengok mesket ini dipakai dengan vest kemeja putih dan seluar hitam. Okay? Dan merupakan pakaian rasmi majlis santapan istiadat, dan merupakan simbol kebesaran. Okay, simbol kebesaran raja-raja sultan-sultan Melayu ini. Okay, seterusnya kita lihat perhiasan yang seterusnya, gandik raja. Apa itu gandik? Okay, kalau kita lihat seperti crown untuk princess dan sebagainya kan. Okay, gandik raja ni merupakan perhiasan ulu yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Okay, Raja Permaisuri Agong ni dia akan pakailah dia punya crown tu, okay, di kepala. Okay, yang menariknya, gandik diraja ini boleh diceraikan menjadi loket dan juga keronsang. Okay, boleh dibuka-buka, diceraikan, dileraikan, okay, menjadi loket dan keronsang. Dan gandik ini juga menunjukkan simbol kebesaran. Okey, seterusnya kita tengok kalung diraja. Okey, kalung diraja. Apa itu kalung diraja? Merupakan rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Okey, dipakai macam rantai yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Boleh diceraikan menjadi subang, kerongsang dan kerabu. Okey, boleh dipisahkan, okey, menjadi subang, kerongsang dan kerabu, dan juga menunjukkan simbol kebesaran. Okey, seterusnya kita tengok contoh-contoh tengkolok, mahkota dan juga tanjak diraja yang digunakan ataupun diwarisi ataupun dipakai, okey, oleh sultan-sultan raja
yang di-Pertuan Besar dan yang di-Pertua Negeri di Malaysia ini. Okey, kalau sini awak tengok awak ada contoh, ada 9 contoh tengkolok mahkota dan juga tanjak. Okey, yang pertama sekali ialah tengkolok Diraja Pahang. Okey, tengkolok Diraja Pahang ni menggunakan solek sekelongsong bunga. Okey, ini nama solek dia, sekelongsong bunga. Seterusnya yang kedua ini ialah tengkolok Diraja Negeri Sembilan. Okey, tengkolok Diraja Negeri Sembilan ni menggunakan solek dendam tak sudah. Okey, ini nama solek dia, dendam tak sudah. Seterusnya yang ketiga di sebelah ini merupakan tengkolok Diraja Selangor menggunakan solek setanjak balong raja. Okey, dia tanjak ni, dia tengkolok dan tanjak ni dia macam-macam jenis solek. Okey, sebab tu awak tengok dia macam solek ni macam design lah Okey, kalau awak tengok ada bentuk dia yang jenis panjang, tinggi, ada yang pendek, ada yang macam dia terkepak ke tepi, ada yang berlipat ke depan dan sebagainya. Okey, yang keempat, ini merupakan tengkolok Diraja Perlis menggunakan solek dendam, juga dendam tak sudah seperti tengkolok Diraja Negeri Sembilan. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima merupakan tengkolok Diraja Kedah, menggunakan solek dendam tak sudah juga. Okey, yang keenam, contoh tengkolok Diraja Terengganu menggunakan solek belalai gajah. Okey, yang ketujuh, tengkolok Diraja Kelantan menggunakan solek ketam budu. Okey, kalau awak tengok tu berbeza sedikit dia punya design dia. Okey, yang ke-8, ini merupakan mahkota kerajaan negeri Johor. Okey, mahkota kerajaan Johor. Okey, nampak dia punya crown tu nampak gah, cantik. Okey, dan akhir sekali, tengkolok Diraja Perak menggunakan solek ayam patah kepak. Jadi ini 9 jenis contoh tengkolok mahkota dan tanjak diraja yang ada di negara Malaysia. Seterusnya kita lihat contoh keris diraja. Ini ada 4 contoh keris. Yang pertama ialah keris Taming Sari Perak. Ini keris Taming Sari Perak. Yang kedua ialah keris pendek Diraja Perlis. Yang ketiga ialah keris Darjah Mahkota Johor. Dan yang terakhir ialah keris panjang beruk berayun negeri Selangor. Ini contoh-contoh keris diraja. 4 jenis contoh keris diraja. Seterusnya kita lihat contoh mahkota diraja, tiara dan juga gandik. Ada 9, ada 6 di sini. Yang pertama ialah mahkota Tengku Ampuan Selangor. Seterusnya mahkota Permaisuri Johor. Yang ketiga, tiara raja Permaisuri Perak. Yang keempat merupakan tiara Tengku Ampuan Pahang. Yang kelima ini gandik Permaisuri Terengganu. Dan yang terakhir sekali ialah gandik raja Perempuan Perlis. Jadi inilah contoh-contoh mahkota diraja, tiara dan juga gandik. Jadi terima kasih. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Daulat Tuanku bersama kita mempertahankan kedaulatan dan sistem raja di negara Malaysia. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng untuk anda menerima notifikasi video-video terkini dari Cikgu Fafau Channel. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi kelas seterusnya. Bye-bye.